Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Najib Arif, ini agenda Awani dan malam ini kita melihat bagaimanakah sebelum ini sejarah tercipta bukan sahaja dalam sektor kesihatan, ekonomi, malah politik tanah air. Kita melihat bagaimanakah perbalahan politik di peringkat pusat sebelum ini akhirnya menemukan titik solusi kalau kita boleh sifatkan gencatan politik, kalau kita sifatkan juga MOU persefahaman yang berlaku di peringkat pusat, dan bagaimana juga kita melihat politik tempatan ini berkembang dalam tempoh yang begitu singkat sekali dalam tempoh 3 tahun ini, dan juga kita melihat ini juga mencerminkan keadaan politik geopolitik di peringkat antarabangsa negara-negara Islam dan sebagainya, untuk kita lihat bagaimana untuk kita memahami kesemua isu ini dan apa maknanya kepada Malaysia dan bagaimanakah Malaysia harus memberikan pendirian dalam isu-isu berkait konteks antarabangsa geopolitik negara Islam ini. Saya nak bersama dengan tetamu saya pada malam ini, iaitu Presiden Amanat dan juga MP ataupun Ahli Parlimen Kota Raja YB Muhammad Sabu yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum YB. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali kita pergilah ke politik Malaysia terlebih dahulu. Ini isu yang hangat sekarang diperkatakan. Kalau kita melihat di peringkat pusat ini, gencatan politik lah kalau kita sifatkan berlaku. MOU persefahaman yang diwujudkan antara parti pembangkang dan juga kerajaan pada ketika ini. Bagaimana untuk kita melihat bahawa lembaran sejarah baharu ini dalam konteks pembangkang sendiri dan juga pandangan YB sendiri, bagaimana PH khususnya Amanah juga menguruskan budaya politik baru ini, YB? Ya, kita budaya politik baru ini budaya yang dipaksakan. Keadaan yang menentukan supaya kita mengambil sikap begini. Sebab sekali pilihan raya sudah ada 3 Perdana Menteri. Bahkan kalau kita mahu, kita boleh ada Perdana Menteri yang keempat dan kelima menjelang pilihan raya akan datang. Sebab sekarang ini kita hanya kekurangan 6 suara untuk membolehkan Pakatan Harapan dan PLAS menjadi majoriti. Oleh itu kita melihat suasana rakyat semakin fed up dengan orang-orang politik. Terutama sekali dalam suasana COVID dan ekonomi yang begitu teruk, pengangguran mahasiswa, keadaan para peniaga kecil dan besar tidak mampu membayar hutang. Jadi suasana ini kita mahu supaya keadaan politik tenang. Kita PH tetap menjadi pembangkang. Cuma beberapa perkara sahaja yang kita buat persetujuan, iaitu belanjawan negara nanti dibincang bersama. Tumpuan naklah diberi kepada pemulihan ekonomi dan menghadapi COVID. Dan juga yang keduanya akta anti lompat mesti diusahakan untuk sesi parlimen yang akan datang, kerana masalah ini masalah besar sebab golongan middle class, Malay or Chinese or Indian or rakyat middle class lah, mereka macam enggan keluar mengundi. Sebab sia-sia mereka mengundi, membentuk kerajaan yang lain yang mereka harapkan, tiba-tiba kerajaan yang lain terbentuk kemudiannya. Wakil-wakil rakyat yang tidak menghormati undi yang telah diberi oleh rakyat. Oleh itu, akta lompat parti ini persetujui bersama dalam persefahaman itu untuk dirangka, untuk dilaksanakan. Kemudian, perkara yang paling besar sekali, kita naklah buat peruntukan yang besar. Kalau perlu pinjam pun, pinjamlah kepada pemulihan ekonomi dan juga hadapi COVID. Dan COVID ini kita nampak di seluruh dunia sedang menurun. Terutama sekali di negara-negara seperti China, Taiwan, New Zealand, negeri yang begitu ketara penurunannya. Malaysia antara top 5 jangkitan COVID ini. Dan kematian begitu tinggi kalau diambil dengan rasio penduduk. Kita lebih kurang 32 juta. Kematian lebih, sekarang ini dah melebihi 20,000. Satu angka yang cukup tinggi. Dan sekarang ini kita sudah hampir 2.5 juta jangkitan yang telah positif. Kalau sampai Disember ini kalau berterusan begini mungkin sampai ke 3 juta. Artinya setiap 10 orang penduduk Malaysia, seorang pernah positif. Ini satu angka yang cukup tinggi di dunia ini. Orang melihat angka ini di sudut angka dibanding dengan di India, dibanding dengan di UK, dibanding
Mereka jarang melihat di sudut perbandingan jumlah penduduk. So ratio ini kita tinggi. Kita setahap dengan Brazil, setahap dengan India, setahap dengan negara-negara yang jangkitannya tinggi. Dan kita harap usaha perlu berterusan dan ekonomi dapat dipulihkan walaupun tak sepenuhnya, sekurang-kurangnya dengan penurunan jangkitan ini dan kadar kematian masih tinggi. Sebenarnya sekadar 200, 300, 100 ke atas masih tinggi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh itu kita kena hadapi bersama. Kita buat cooling down sikit dalam politik ini. Dan tapi kalau pihak pemerintah, misalnya berlaku di Melaka, mereka tidak puas hati kepada pemerintah, itu hak mereka. Tapi bagi PH, kita nak ketenangan ini untuk memulihkan keadaan dan kita hadaplah pilihan raya. Sehingga bulan 7 akan datang, mereka tak dipersetujui, tak ada lagi pilihan raya. Lepas Julai, itu terserah kepada Perdana Menteri pada waktu itu untuk memohon bubar Parlimen. Keterpaksaan yang YB maksudkan tadi itu melihat kepada rasa fed up orang ramai, melihat kepada situasi politik semasa kerjasama itu harus diwujudkan di peringkat pusat. Namun kalau kita melihat pokoknya kukuh, rantingnya ataupun dahannya itu seperti di Melaka yang berlaku pada ketika ini agak rapuh. Bagaimana untuk kita melihat cerminan itu tidak berlaku di peringkat negeri? Bagi saya, kesilapan yang besar sekali ialah langkah Sheraton. Itu tak perlu dibuat. Masa itu kononnya nak wujudkan kerajaan Melayu Islam. Ancaman DAP, Islam terancam. Ini dimainkan oleh UMNO dan PAS. Begitu dahsyat sekali. Isu adib, kononnya ada plan untuk membunuh orang Melayu dan sebagainya. Isu tabung haji yang katanya telah dijual pada orang Cina, tabung haji tidak selamat lagi. Dimainkan isu ini. Ahli-ahli Parlimen Melayu dalam keadilan, dalam bersatu, terpengaruh isu ini. Akhirnya mereka menemui kita untuk wujudkan kerajaan Melayu Islam. Perlu diselamatkan kerajaan yang telah dikuasai oleh non-Muslim ini. Kononnya. Maka berlakulah gerakan Sheraton. Sebelum itu mereka ada berkempen. Mengatakan kita ini alat DAP, baru DAP. Bagi saya itu tidak apa. Kempen lah. Dan mereka telah menang di Cameron Highland, menang di Tanjung Piai, menang di Kemanis. Kenapa tak teruskan kempen itu untuk mengalahkan Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum? Tetapi mereka pun tahu, mereka pun sedar. Mereka kempen itu sentimen sahaja, bukan fakta. Kita ada manifesto untuk kita tunaikan dalam masa 5 tahun. Kita tahu masuk tahun kedua, tahun ketiga, manifesto itu akan makin dapat dilaksanakan, rakyat akan melihat. Oleh itu, untuk memerintah gitu, maka dibuatlah gerakan Sheraton. Sebab salah di sudut nak tukar kerajaan cara itu. Sebab dia mewujudkan satu suasana yang tidak harmoni, tidak stabil. Pandangan negara-negara luar, investor terhadap Malaysia dan sebagainya. Dan ternyata ianya tidak stabil sampai hari ini. Ini yang kita kata langkah seperti itu tidak perlu lagi dibuat. Kita bertenang dan kita hadapi pilihan akan datang, dan kita harap gerakan Sheraton ini adalah gerakan yang terakhir lah, tidak akan berlaku lagi selepas ini. Itu harapan kita lah, dengan adanya berbagai akta dan persepahaman yang sedang diusahakan sekarang ini. Okey, itu adalah pendirian dan juga bagaimana kita melihat isu di peringkat domestik itu yang masih lagi kita menantikan apakah keputusannya pada akhirnya. Dari isu tempatan ini, mungkin kalau kita membawakan berkonteks isu antarabangsa, YB, kalau kita melihat geopolitik negara Islam khususnya, kalau kita lihat, mungkin ini pandangan ini daripada seorang Presiden amanah yang mungkin memperjuangkan Islam progresif kalau disifatkan. Bagaimana kalau dahulu Malaysia begitu hebat, kita melihat dari segi pandangan yang dilontarkan, mempersoalkan dan juga membawa isu-isu negara Islam ini, mengapa kini kita tidak semegah ataupun segah dahulu kalau kita lihat? Adakah wajar untuk kita menyuarakan pendirian kita pada masa kini? Apa kewajarannya dan bagaimana untuk kita memperkasakan lagi? Secara umumnya umat Islam berada di tahap yang paling lemah sekali dalam sejarah kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah ke peringkat berlaku penjajahan secara menyeluruh terhadap dunia Islam. Penjajahan menyeluruh itu berlaku bila tempat suci kita
dikuasai oleh orang lain, yaitu Baitul Maqdis dan Palestin dikuasai oleh British pada 1917, kemudian Lawrence of Arabia dengan proksinya menguasai Mekah dan Madinah. Dan di tahap itulah umat Islam berada yang paling lemah, kerana tidak ada satu kuasa orang Islam untuk melindungi tempat-tempat suci orang Islam ini. Yang terakhir melindungi tempat suci ini ialah kerajaan Osmaniyah Turki. Bukan kerajaan Osmaniyah Turki itu sempurna, ada kelemahan-kelemahan mereka yang banyak. Tetapi kejatuhan empire itu menyebabkan umat Islam hilang segala-galanya, termasuk Turki sendiri pergi kepada pahaman yang begitu sekular yang dibawa oleh Mustafa Kemal Atatürk. Oleh itu, umat Islam secara umumnya dalam sejarah berada di tahap yang paling lemah. 200 tahun atau 100 tahun dulu dan sampailah sekarang ini. Jalan penyelesaian untuk mengangkat semula martabat orang Islam itu sedang diusahakan. Macam trial and error. Ada yang fail, ada yang berjaya. Saya melihat walau bagaimanapun kita kena terima hakikat sesuatu kuasa di atas muka bumi ini dia tidak kekal. Sebab itu dalam Quran pun, Qulillahumma malikal mulk. Allah menentukan menaikkan suatu kuasa, menjatuhkan suatu kuasa, memuliakan suatu kuasa, menghinakan suatu kuasa. Baik itu dalam sejarah, kita melihat dalam Al-Quran cerita kehebatan kerajaan Namrud, world power, Fir'aun, satu kuasa besar dunia, Rom, satu kuasa dunia bergila ganti, lepas itu Islam, sekarang Eropah. Eropah dan Amerika juga berada di penghujung kuasa. Kerana shifting of power sedang berlaku ke timur sekarang, iaitu ke China dan negara-negara timur. Saya sendiri menghadiri sidang di Munich yang banyakkan pesertanya adalah negara-negara NATO, telah meletakkan tajuk persidangan itu, Westlessness. Artinya West sedang menurun dan sedang berpindah kuasa kepada timur. Soalnya orang Islam berada di mana? Sekarang ini, zaman kita mengeluh, ini kerja Yahudi, ini kerja Amerika, ini kerja agen Barat, sudah berlalu. Kita mau cari kelemahan dan kesilapan kita dan di mana harus kita bermula. Zaman blame ini sudah berlalu. Sebab itu kita lihat negara-negara terutama Arab, banyakkan pemerintahan mereka itu yang diinstal oleh British. Terutama negara-negara Teluk. Sebab itu kiblat negara Teluk ini, kebanyakannya yang diinstal oleh British ini, kiblat mereka kiblatain, iaitu Washington dan London. Tak terlepas daripada kiblat itu. Cuma kebelakangan ini ada negara-negara yang telah terbebas daripada kiblat itu. Di antaranya revolusi yang berlaku di Iraq di zaman sebelum Saddam Hussein. Revolusi berlaku di Iran tahun 79 yang membebaskan daripada cengkaman Amerika dan Barat. Kemudian perubahan pemerintahan di Syria zaman sebelum Hafiz al-Assad. Ini negara-negara yang terbebas daripada Anglo-Amerika. Dan negara-negara ini yang tidak mengiktiraf Israel. Sekarang sudah ada dua jalur di dunia Islam ini, terutama di Timur Tengah. Satu jalur tidak mengiktiraf Israel, yaitu Iran, Iraq, Syria, Lebanon. Satu lagi jalur yang mengiktiraf Israel, iaitulah UAE, Bahrain, kerjasama Saudi, Jordan, Mesir dan sebagainya. Sudah ada dua jalur ini. Pada masa abad ini juga, negara Islam akibat daripada adu domba, perang proksi dan kelemahan orang Islam, berapa dah negara orang Islam hancur. Antaranya Iraq, Syria, Somalia, kemudian ini Yaman, Libya, akhir sekali kita lihat Afghanistan. 6 negara ini boleh dikatakan hancur. Nak membina semula infrastruktur negara ini, trilion of dollars diperlukan. Siapa menghancurkan ini?
iaitu kuasa barat menggunakan kuasa dolar negara Arab ini untuk berperang sama sendiri dan mereka menyediakan alat-alat senjata. Inilah Yaman dihancurkan, Iraq dihancurkan, Syria dihancurkan. Ada tempat yang berbeza tribe digunakan persatuan tribe seperti di Libya. Tempat yang ada perbezaan mazhab digunakan mazhab. Dan umat Islam terperangkap dalam propaganda barat ini. Sebab itu saya menyebut di sini, time untuk blame orang ni telah berlalu. Kita kena fikir, kenapa kita jadi begitu? Dan sehingga kita lihat keadaan kehancuran di dunia Islam ini, dan saya berkeyakinan penuh kesedaran ini muncul sekarang ini. Baik itu kita lihat secara terang sekarang ini, Israel yang diwujudkan hampir sama waktunya dengan negara-negara teluk yang lain yang dimerdekakan oleh British melalui proksi-proksi mereka ini. Ada negara yang diinstal oleh British tidak dapat lagi pengesahan daripada rakyat sampai hari ini. Dan orang ini, mereka inilah menguasai pemikiran pelajar-pelajar kita yang belajar di sana, sama ada di Mesir, sama ada di negara Timur Tengah. Sebab itu saya sebut di sini, kemunduran di negara orang Islam ni antaranya mereka dikuasai oleh lebay-lebay. Bukan mereka mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi mereka lebih membawa ajaran lebay-lebay ini. Ya. Dan ini kelemahan ini berterusan, dan saya yakin dia akan berakhir dengan munculnya, dan saya berkeyakinan Israel sudah tidak selamat sekarang kerana munculnya jalur yang menghadapi Amerika dan Israel sekarang di Timur Tengah. Dan bila berlaku pertembungan dengan Israel ini dan dia akan rebah di situ, akan berlakulah perubahan yang besar. Dunia Islam ini akan mengiringi kuasa baru yang muncul, iaitu kuasa Timur yang sedang muncul sekarang ini. Bergerak ke hadapan untuk sebuah negara Malaysia yang pandangannya sebelum ini diambil kira secara berat oleh negara-negara besar berkaitan dengan negara Islam sebagai contoh. Kalaulah Parti Amanah nanti di masa hadapan menang pilihan raya sebagai contoh, apa yang akan dilakukan? Apa yang sepatutnya dilakukan untuk suara kita didengari untuk memperbetulkan kembali jalan-jalan ini? Saya dalam politik banyak saya berbeza pandangan. Tapi ada perkara yang saya boleh terima pandangannya itu, iaitu Tun Mahathir terhadap isu antarabangsa. Beliau amat kuat dari sudut pembelaan terhadap Bosnia Herzegovina. Dan dalam pertarungan Timur Tengah, beliau tidak pergi kepada aliran-aliran monarki di Timur Tengah yang sepenuhnya dikuasai oleh Amerika. Sebab itu kita dalam shifting of power ni, kuasa Barat akan menggunakan negara-negara Arab Teluk ini untuk mempengaruhi dunia Islam yang lain. Sedangkan kita lihat bila mereka berada dalam pengaruh ini, satu demi satu negara Arab akan mengiktiraf Israel. Dan yang walaupun kita tahu rakyatnya menentang, seperti yang berlaku di Bahrain, demonstrasi hampir setiap minggu sekarang menentang normalisasi dengan Israel itu. Begitu negara-negara teluk yang lain yang tak pernah ada pilihan raya misalnya, mereka tak perlu ambil pandangan rakyat dan mereka kuasai tempat itu. Kita bimbang Malaysia kalau tidak dijaga dia akan pergi ke arah itu. Sedangkan kita mesti berada di jalur baru yang menjadi kuasa besar baru, Silk Road yang sedang dibuka, dan kemunculan bagi saya negara yang agak maju di dunia Islam sekarang ini, Turki dan Iran. Mesti kita lihat, mesti Malaysia mesti ke arah itu secara bersama. Walaupun Turki masih lagi berada dalam NATO, terlibat dalam perang di Afghanistan, masih lagi ada hubungan dengan Israel, tetapi perubahan minda rakyatnya begitu ketara ke arah nak membawa kemerdekaan ataupun pembebasan Turki daripada cengkaman NATO pada masa akan datang. Ini perubahan-perubahan ini akan membawa era baru kepada dunia Islam. Bukan sahaja negara Islam ini yang pada ketika ini kita melihat bahawa pergolakan itu harus kita beri pandangan dan juga kita tetapkan pendirian kita. Namun isu serantau, YB sebelum ini adalah Menteri Pertahanan, walaupun 2 tahun itu sudah pasti melihat taktikal, strategi kita dan sebagainya dalam menyuarakan pendirian kita
Isu terbaru AUKUS sebagai contoh. Ini amat besar sekali kalau kita melihat bacaan di peringkat antarabangsanya untuk gabungan itu menentang dan juga berdepan dengan penguasaan China dan sebagainya. Mengapa sebagai sebuah negara berdaulat dan juga bebas ini dan juga berkecuali harus kita nyatakan pendirian kita berkaitan dengan isu AUKUS ini? Amerika ni pemerintahan ala cowboy. Dia tak pandai menjajah negara orang. Dia pandai memusnahkan negara orang. British sebuah kerajaan yang paling bijak menjajah. Bila dia datang ke Melaya, kita lihat dia tak musnahkan pondok, pengajar-pengajar agama, tapi dia bina sekolah-sekolah prestis tinggi. Konvent untuk perempuan, Methodist untuk lelaki, MCKK, Penang Free School, dan dijulang pendidikan ini tanpa memusnahkan pendidikan tradisi. Sebab itu dia boleh merintah lama, lebih kurang 170 tahun di Melaya ini. Amerika ini dia nak kaya dia seorang. Bila dia berkuasa besar, dia menindas negeri keliling dia. Panama, Nicaragua, Mexico, Venezuela, Cuba, sanction sana. Apa yang berlaku akibatnya bila negeri kelilingnya itu miskin, akhirnya berjuta berada di sempadan sekarang untuk cari makan di Amerika. Dan masalah besar di Amerika sekarang ini ialah masalah internal mereka, masalah Latino, masalah pendatang daripada ASEAN, daripada negara-negara lain, black matter, ini mereka akhirnya masalah. Kenapa dia tidak memperkayakan negeri-negeri di sekelilingnya? Saya berjumpa dengan Menteri Pertahanan China beberapa kali. Salah satunya dialog panjang dengan Menteri Pertahanan China di Bangkok. China the new world power. Dia mesti bersikap shared prosperity, iaitu kemajuan China itu mesti di-share oleh negara keliling. Sekarang negara sekeliling China yang pandai mengambil manfaat yang paling tinggi ialah Vietnam. Kemudian Kampuchea dan Indonesia. Kita agak ketinggalan. Sebab pimpinan kita, sama ada pegawai kerajaan ataupun beruniform, otak masih lagi West Point dan Sandhurst. Perubahan berlaku di dunia ini, mereka tidak bersama dengan perubahan ini. Lihat Amerika. Dia musnahkan Iraq, dia tak tahan, dia tinggal. Matilah tentera Amerika berapa ribu orang. Di Afghanistan, setelah dia bertarung di situ 20 tahun, dia rasa rugi, 2,000 tenteranya meninggal, dia tinggalkan dalam keadaan porak-peranda bumi Afghanistan itu. Biden sebut, lepas ini kita akan tumpu kepada China. Amerika ni, dia tak pernah berperang dalam negaranya. Dia ajak orang berperang. Misalnya di Afghanistan bersama dengan NATO. Di Iraq bersama negara Arab yang lain. Semuanya dia menggunakan proksi-proksinya. Sekarang dia gambarkan dalam pemikiran bahaya China. Bahaya China. Sedangkan China dalam sejarah, dia bukan colonial power. Dia tidak invade negara lain. Cuma China ni dia datang meniaga, dia tak balik, dia duduk situ. Ini sebab itu kita ada Lim Kit Siang, Lim Guan Eng di sini. Tapi invaders ni tak berlaku dalam sudah ratusan tahun. Tapi diletak dalam pemikiran sekarang bahaya China. Dan dibawa Australia bersama dalam AUKUS ini. Sedangkan Australia berada dekat dengan ASEAN. Jadi ditarik Australia untuk bersama dengan AUKUS ini. Kononnya nak hadapi China. China pun dia mesti bersifat, kalau Menteri Pertahanan kata abang besar, nak jadi abang besar, jangan perangai suka menceroboh pulau-pulau kecil dengan orang yang lain. Mesti defend diplomasi. Saya sebut dalam parlimen baru sebelum sampai sini tadi, nak hadapan dengan China ni bukan Malaysia seorang. Dia kena dalam bentuk ASEAN China. ASEAN Australia. Dan mengajak Australia bersama dengan kita di sini. Kerana ASEAN ada lebih kurang 2 juta tentera. Jadi 2 juta ni kalau gabung bersama lebih kuat. Dan Australia kenapa dia duduk di kawasan ini, dia lebih nak rapat dengan Amerika dan Britain yang mereka ni kita tahu memang tabiat mereka menceroboh negara lain. Itulah yang berlaku di Iraq, yang berlaku di Afghanistan
dan berlaku di beberapa negara yang lain. Akhirnya bila mereka rasa tak selesa, mereka tinggallah kehancuran di negara itu. Macam sekarang Iraq, sebuah negeri yang reserve minyaknya dianggap yang keempat terbanyak di dunia. Kita pergi ke Iraq sekarang, penuh dengan kemiskinan. Rakyatnya minta sedekah di mengatai jalan. Sedangkan negeri itu cukup kaya, dimusnahkan dengan kehadiran Amerika dan sekutunya. Itu juga berlaku di Afghanistan. 2/3 rakyat Afghanistan dijangka berada dalam keadaan separuh kebeluran. Jadi sebab itulah AUKUS ini tidak membawa untung apa-apa. Ini adalah program cowboy Amerika untuk menimbulkan ketegangan di rantau ini. Okey. Kalau bercakap tentang isu geopolitik antarabangsa ini memang tak cukup masa. Ada banyak soalan saya nak tanya YB. Jangan risau, kita akan berhubung dari masa ke masa untuk mendapatkan pandangan dan juga kita melihat apakah sebenarnya signifikannya untuk kita memahami kesannya pada akhirnya kepada Malaysia, kepada rantau ini, dan bagaimanakah usaha untuk bersama dengan ASEAN berdepan dengan kuasa-kuasa besar dalam era globalisasi ini akan memenangkan Malaysia pada akhirnya, akan memperkukuh dan mengutuhkan lagi kedudukan Malaysia. Itu semua kami akan bincangkan dari masa ke masa. Sekian saja agenda Awani pada malam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.